fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, saya melihat dalam satu ucapan daripada YouTube channel Kini TV yang memaparkan video ucapan daripada Ketua Polis Negara, yang bagi saya ini adalah satu ucapan yang menggemparkan ramai, terutamanya kepada mereka yang dinyatakan oleh Tan Sri Razaruddin Hussain, Ketua Polis Negara. Tabik hormat untuk Ketua Polis Negara. Tapi dalam ucapan ini, saudara-saudara, apa yang saya lihat adalah Ketua Polis Negara hari ini, Tan Sri Razaruddin Hussain, adalah seorang yang amat layak untuk memegang jawatan ini, yang berani menegur OCPD. Tetapi apa yang menarik perhatian saya di dalam video yang dimuat naik ini, di dalam caption ataupun tajuk berita ataupun paparan daripada video yang dipost di dalam Kini TV, "Kau ingat aku bangang sangat, IGP naik angin, tegur OCPD." Anda boleh melawat channel Kini TV, Anda boleh melihat ucapan penuh daripada Tan Sri Razaruddin ataupun Ketua Polis Negara. Nah, ini sudah pasti demi kebaikan OCPD dan juga pegawai-pegawai polis di bawah OCPD. Di dalam artikel yang lain daripada Cosmo pula, menurut Razaruddin, "Saya akan tentukan OCPD keluar kontingen daerah." Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain menegaskan, tindakan bakal dikenakan terhadap Ketua Polis kontingen dan Ketua Polis daerah sekiranya segala arahan Bukit Aman tidak disampaikan kepada anggota dan pegawai bawahan mereka. Segala arahan tata cara pengendalian piawai ataupun SOP dasar daripada Bukit Aman perlu sampai ke bawah. Sekiranya saya, timbalan KPN maupun pengarah turun bertanyakan mengenai arahan yang disampaikan tetapi tidak dipanjangkan oleh Ketua Polis KP dan Ketua Polis Daerah KPD, saya akan tentukan KP keluar dari kontingen keluar daerah, tegasnya. Beliau berkata demikian ketika amanat Ketua Polis Negara sempena perjumpaan khas bersama kepimpinan tertinggi PDRM dan KPD Semenanjung Malaysia di Maktab PDRM Ceras pada Selasa. Terdahulu, Cosmo melaporkan Razaruddin mahu pengurusan tertinggi Polis Diraja Malaysia PDRM agar bertanggung jawab dalam menyelia pegawai dan anggota polis secara menyeluruh. Kita perlu menjaga tepi kain pasal orang masyarakat melihat melalui kita polis dengan gadget dan dashcam. Kita jangan jadi bodoh sangatlah kerana ini bukan tahun-tahun dahulu. Sekarang ini visi misi kita dengan logo tangan bersalaman, amalan anti rasuah, polis dan masyarakat berpisah tiada, semua ada, ujarnya. Razaruddin berpendapat anggota maupun pegawai yang terlibat salah laku tidak sepatutnya berada dalam perkhidmatan kerana telah mencalarkan imej PDRM. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, bagi saya ini menunjukkan betapa hebatnya kepimpinan Tan Sri Razaruddin Hussain yang memegang jawatan yang amat besar di Malaysia, yaitu Ketua Polis Negara. Sudah pasti ini pasti meningkatkan kualiti Ketua Polis Negara dan kualiti seluruh pegawai PDRM di seluruh Malaysia. Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Velos Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, berkaitan dengan isu pengampunan Najib, berkaitan dengan UMNO hari ini, terdapat satu ulasan daripada Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com berkaitan juga dengan pilihan raya umum ke-15 dan adakah penurunan sokongan undi Melayu terhadap UMNO ini
disebabkan Zahid Hamidi semata-mata, ataupun mungkin juga dapat dikaitkan dengan pemencaraan bekas Presiden UMNO yaitu Najib Razak. Nah, saudara-saudara, artikel daripada Syahabuddin Husin, UMNO patut lupakan terus Najib. Pemimpin baru seperti Johari Ghani wajar segera ditonjolkan. Sebagai parti yang saya pernah aktif dan memegang jawatan di dalamnya, sejujurnya saya berasa UMNO dalam keadaan yang sangat malang ketika ini. Setelah 2 kali kalah dalam PRU, yaitu PRU 14 dan PRU 15. Dan ketika sedang terbuka peluang untuk move on dan memperbaiki diri, sayang sekali parti itu tidak mengambil peluang untuk melakukannya. UMNO kalah pada dan hilang kuasa buat pertama kali dalam sejarah pada PRU 14 adalah berpunca kerana Najib dan skandal 1MDB yang melingkari pentadbirannya. UMNO hanya menang 54 kerusi parlimen, dan jika dicampur atas nama Barisan Nasional, jumlahnya ialah 79 kerusi. Kemudian pada PRU 15 pada November 2022, di mana ketika itu Najib sudah berada di penjara. Kerusi yang mampu dimenangi UMNO merosot kepada hanya 26 kerusi parlimen, dan atas nama BN, jumlah kemenangan ialah 30 kerusi parlimen. Apa yang nyata, meski faktor kemerosotan jumlah kemenangan itu mungkin turut disumbangkan oleh kepimpinan Zahid yang dikira lemah dan tidak membuatkan rakyat yakin kepada UMNO, ia juga adalah isyarat bahawa rakyat tidak bersimpati dengan pemenjaraan Najib. Mungkin agak keterlaluan kalau dikatakan kemerosotan kemenangan UMNO pada PRU 15 kerana rakyat amat gembira bila Najib dipenjarakan. Tetapi penurunan angka daripada 54 kerusi kepada 26 adalah isyarat mudah bahawa simpati kepada bekas Perdana Menteri itu sudah tiada. Kalau rakyat atau pengundi ada simpati kepada Najib yang dipenjarakan, UMNO tidak mungkin menang hanya 26 kerusi pada PRU 15. Mengambil kira perkara itu, UMNO sepatutnya sedar, segera bermuhasabah dan berhenti daripada terus memperjuangkan Najib. Najib patut dilupakan dan sudah tiba masanya UMNO perlu melihat kepada perlunya menonjolkan pemimpin yang baru untuk menerajui parti. Jika Zahid dianggap lemah dan berciri diktator di mana cenderung memecat dan menggantung keahliannya mereka yang menentangnya, kalau benar pula beliau bakal berundur kerana faktor kesihatan selepas menjalani pembedahan prostat baru-baru ini, pengganti yang ingin ditonjolkan tidak sepatutnya Najib. UMNO ada Muhammad Hassan selaku timbalan presiden, ada Khaled Nordin, ada Johari Ghani dan Wan Rostiwan Ismail sebagai barisan naib presiden. Malah ada Zamri Abdul Qadir dan lain-lain pemimpin berwibawa yang boleh ditonjolkan sebagai wajah pelapis untuk menerajui UMNO selepas Zahid Hamidi. Begitupun dalam banyak perbualan dengan orang-orang UMNO, mereka merasakan Johari Ghani kini salah seorang naib presiden UMNO serta menteri peladangan dan komoditi paling bersesuaian untuk menerajui UMNO jika parti itu ingin keputusan lebih baik pada PRU 16. Kata mereka, dengan Johari mengetuai UMNO melalui proses pemilihan yang perlu diadakan sebelum PRU 16 disertai dengan tindakan membawa semua pemimpin parti yang digantung dan dipecat. Harapan untuk melihat ada sinar di hujung terowong lebih mungkin menjadi kenyataan. Adakah dengan ini KJ dan juga Syahabuddin Husin, penggantungan dan pemecatan mereka akan ditarik balik dan mereka dibawa masuk balik dalam UMNO? Nah, itu menjadi persoalan. Kekecewaan penyokong-penyokong Najib dan mereka yang taksub dengannya, selain kerana bekas PM itu tidak diberi pengampunan penuh, ia lebih didorong kerana beliau dilihat tidak dapat kembali memimpin semula parti dan bertanding pada PRU 16. Kenapa masih mahu sandarkan harapan kepada Najib soal Syahabuddin?
Dalam hal ini, tidakkah UMNO sadar tindakan mereka berterusan membela dan memperjuangkan nasib Najib? Bahkan mahu berusaha lagi agar beliau diberi pengampunan penuh dalam waktu yang terdekat. Selepas ini, ia adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan keinginan majoriti rakyat soal Syahbudin. Apakah UMNO mahu hilang lebih banyak kerusi parlimen pada PRU 16? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.